salam kat depan. Tapi macam gelap. Allahumma salli ala Muhammad. Testing. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana besok kalau TV Al-Hijrah gelap macam ni? Gelap sangat ke? Macam ni lah. Nak sambung lagi. Cuba tengok dekat page Ustazah Muzayyana. Gelap sangat tak? Tak ada lah, cerah. Kat sini dia macam gelap. Terang menderang. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke saya punya skrin ni saya macam gelap tak? Okey. Okey lah. Okey lah, kalau okey abang kata okey. Pakai satu lampu je kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar? Okey je, terang. Kenapa saya nampak macam gelap? Dengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tak boleh ambil masa banyak sangat. Kak Emilia Aziz, Kak Fahal, Zarina Zawawi. Allahumma salli. Saya rasa saya letakkan cahaya sekejap. Saya cek cahaya dia. Pencahayaan. Kat mana nak cek cahaya dia bang Subhanallah. Sekejap ya. Okey, ada yang cahaya untuk tab ni. Okey, Satno. Patutlah. Sayang duk. Okey. Barulah jadi terang. Okey, terang je. Baik. Ketan dan tudung tu lebih kurang sama color. Itulah Kak Amy, saya gelak. Alamak. Ketan langsir hotel ni sama dengan tudung Ustazah pula. Okey. Subhanallah. Akhirnya saya jumpa masa untuk saya berlatah azan. Saya minta maaf yang menanti-nanti pagi tadi. Ustazah gerak lepas subuh daripada rumah. Ustaz balik surau tu tak naik rumah dah, terus je gerak. Tapi sangkut kat rumah bapak, nak musafir kan, kena dah jumpa bapak dulu. Lepas tu adik dah buat sarapan semua, makan dulu. Jadi dalam pukul berapa? Sebelum pukul 8 kot gerak ke Darul Fawaz Kertih. Sampai di Darul Fawaz Kertih, jumpa dengan anak-anak semua, makan bersama. Lepas tu terus ke Ustaz solat Jumaat, Ustazah mengajar online daripada Darul Fawaz Kertih. Kemudian daripada lepas Jumaat tu terus ke Kuala Terengganu. Okay, bertemu dengan anak syurgaku di Kuala Terengganu. Lepas tu Ustazah pun check in hotel di sini pada jam sebelum maghrib tadi. Kuliah Melbourne 5.30. Lepas tu rasa macam kenyang lagi nak keluar makan. So cakap dengan sahabat yang nak ajak makan saat gini, datang lepas isyak boleh dah. So bila datang lepas isyak, lepas maghrib ni, kita guna masa untuk latah azan. Jadi jangan buang masa. Kita akan baca daripada muka surat 256. Betul kan? Muka surat 256. Kita habiskan sampai sebelum masuk tajuk baru. Sebab bab 125 ni saya dah beri tajuk kepada masjid Kampung Tepuh besok untuk membacakan latah azan. Bab 125, istighfar adalah pembuka jalan. So anda ngantuk ke tidak, anda nak solat isyak awal waktu ke tidak, anda kena ngadap Ustazah untuk tamatkan pelajaran hari ni. No lawak-lawak, okey? Serius. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rasa seronok sangat dapat bertemu dengan anda sebab
daripada pagi tadi lagi. Waktu mana nak selip? Sebenarnya semalam saya berjanji untuk mengajar Latahzan pada dalam perjalanan gerak ke Terengganu. Tapi disebabkan jalan yang terang dan saya nak bantu Ustaz drive sebab Ustaz seminggu ni the very powerpuff girl pula. Padat sangat, jadi bagi Ustaz rehat sekejap pagi tadi. Ustazah tolong drive lah konon-konon. Lepas tu kita drive, kita balik yang mengantuk kan. Lepas tu Alhamdulillah maghrib ni kita ambil masa untuk tamatkan. Anda ingat tak semalam kita berhenti pada muka surat 255. Bacalah sejarah kerana di dalamnya terdapat banyak pelajaran kerana banyak kaum yang menjadi sesat kerana ketidaktahuan. Banyak kaum yang menjadi sesat kerana ketidaktahuan. Betul lah, kita ni bermusuh dengan apa-apa yang kita tidak tahu. Benda yang kita tak tahu, ya kot, nanti jadi macam tu. Nanti kalau aku dapat susah macam mana? Aku rasa kan, macam tu lah, macam-macam lah kita ni. Tapi sebenarnya bila kita dah tahu benda tu, kita akan tempuh dengan yakin. Masya Allah. Maka jom jadikan diri kita orang yang cintakan ilmu, sentiasa dengan ilmu. Dengan ilmu ni insya Allah kita akan yakin untuk beramal. Sahabat-sahabat, baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran hari ini kitab Latahzan muka surat 256. Betulkan saya kalau salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Hud ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah daripada rasul-rasul sebelummu akan kami kisahkan kepadamu, yang dengan kisah-kisah itu kami teguhkan hatimu. Manusabbitu bihi fuadak. Ustazah kan selalu cakap tadabbur Quran, dengannya takabur akan lebur. Apa pentingnya takabur akan lebur? Kalau kita punya sifat-sifat sombong, tengoklah orang-orang sombong yang telah Allah hancurkan pada zaman sebelum-sebelum kita. Orang sombong, terjun lombong je lah. Macam itulah bahasa mudahnya kan. Jadi kenapa sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Sebab kita belajar daripada kisah-kisah yang terdahulu. Jadi janganlah sibuk membaca benda-benda yang tidak pasti, sensasi, kan tak ada manfaat apa-apa. Sedangkan benda yang sejarah, sirah dulu-dulu, yang boleh meletakkan di dalam hati kita satu kekuatan, satu pelajaran untuk menjadi manusia yang berkeuntungan dunia sampai akhirat. Kenapa kita tak ambil? Ini satu kerugian yang besar. Okay? Kita tengok surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kadang-kadang orang kata akai ada akai. Satnam pasal apa dekat spek Ustazah tu macam nampak cahaya-cahaya? Ke tab ni? Ke sebab pencahayaan? Okay, tak apalah Dah jadi macam alien dah pula. Dekat spek macam ke saya je rasa macam tu. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tadabbur akan lebur, bukan sayang, takabur akan lebur. Tadabbur Quran, dengan tadabbur Al-Quran, takabur, bongkak, sombong tu akan lebur. Jangan tadabbur akan lebur pula, salah tu. Okey, laqad kana fi qasasihim ibrah. Itu kita dah baca kan, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kita ada akal, kita gunakan akal kita untuk membaca terjemahan, maksud, tafsir, tadabbur Quran. Di setiap kisah itu semua penuh dengan pelajaran. Orang yang ada pelajaran, jangan pergi kat situ lah, kat situ ada gaung, ada longkang. Kan kita masuk dalam tu jenuh kita. Kat situ ada penuh dengan taman-taman bunga-bungaan, jom kita berlari ke sana. Wah, wanginya bunga-bunga di taman ini, ada manfaat. Gitu, okey? Kita tengok lagi surah Al-A'raf ayat 176. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun.
maka ceritakanlah kepada mereka kisah itu agar mereka berfikir. Kenapa sahabat-sahabat dalam komunikasi dengan family, suami, isteri, anak-anak, kita perlu banyak komunikasi. Nak komunikasi apa Ustazah? Pagi-pagi kejut, suruh solat, lepas tu ajak makan, lepas tu hantar ke muka pintu, dia nak pergi college, nak pergi sekolah, kan? Ulang benda yang sama kita bercakap. Ibu-ibu dirahmati Allah, kenapa kita duk ulang benda sama? Tak salah. Itu namanya bukan bebel tapi tazkirah. Tapi bayangkan ibu-ibu yang hari-hari mendengar ilmu, mendengar kisah. Masya Allah, kita punya komunikasi dengan keluarga kita akan hari-hari macam berubah. Anak pun macam excited nak dengar. Wah, macam mana ibu boleh tahu kisah tu? Pagi tadi ustaz cerita masa ibu datang kelas tadi. Ustazah tu cerita macam ni. Wah, ibu nak tak acilah ibu seorang je tahu. Anak-anak ibu pun kena tahu juga. Jadi komunikasi tu akan kaya dengan komunikasi. Macam-macam cerita. So, teknik penceritaan ini dalam dakwah sangat indah, sahabat-sahabat. Bila kita hanya baca, kan? Dah macam apa je, mengantuk, kan? Jadi, banyakkan cerita. Sahabat-sahabat, bila kita banyak bercerita, tapi dengan dalam bercerita juga, jangan kita reka-reka pula. Kan? Sebab bila kita bercerita sesuatu kisah, orang okey. Sebab tu orang suka tengok movie. Sebab tu orang suka tengok drama nganga mulut, kan? Sebab teknik penceritaan. Tapi kalau tidak ada teknik penceritaan, alamak, ngantuk lah. Itu biasalah. Jadi Quran ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka mahu berfikir. Kita selalu kata ni kan aku cerita dekat anak aku ni, bukan dia faham pun, budak kecil lagi. Silap ibu. Ceritakan benda yang memang kita kena cerita. Kena cerita. Kenapa kita tak nak cerita? Sebab kita kata anak kita tak faham lagi. Sebenarnya Allah yang beri faham kepada mereka. Allah yang beri faham pada mereka. Masya Allah, tabarakallah. Yang rasa macam kawan-kawan dia tak muncul ni, kita tak boleh salahkan mereka. Sebab Ustazah tak bagi notis pun nak pukul berapa, kan. Tadi Ustazah dalam kuliah Muslimat Melbourne, Ustazah bagi tahu mungkin Ustazah akan live lah tahzan lewat malam. Tapi Ustazah tak jadi keluar lepas maghrib, perut kenyang lagi. Makanya Ustazah nak keluar lepas isyak. So masa ni Ustazah ambil lah untuk berkuliah lah tahzan. Okay, kita habiskan. Umar mengatakan, inilah aku. Tidak pernah aku menuntut, malah aku menikmati apa yang telah ditetapkan dalam qada. Aku akan menghilangkan semua pengharapan jika dia muncul di lubuk hati. Sebab dalam keberanian aku dapat mengembangkan diri. Kenapa dia berani? Kerana ada ilmu. Untuk apa dia berani? Untuk mengembangkan diri. Alamak, terasa pula mengembangkan diri. Bukan kembang, saiz tu bukan. Mengembangkan, memajukan diri. Anda sebut mengembangkan diri kan? Oh, patutlah Ustazah saya kembang semacam. Bukan. Untuk memajukan diri. Macam mana nak maju? Kena berani. Macam mana nak berani? Kena ada ilmu. Orang yang selalu takut-takut tu sebab dia tak ada ilmu. InsyaAllah takut sebab dia tak ada ilmu. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah selalu kena marah dengan ustaz. Ni ustaz dengar ni. Kena marah tang apa? Kena marah tang ilmu-ilmu nak meniaga. Tak reti. Itulah saya muka reti nak meniaga. Tak boleh macam tu. Betul tak ustaz? Sahabat-sahabat, hari ni duduk dekat hotel, tak boleh nak lari. Selalu ustaz duduk bilik sebelah. Kita bukan kluster kayangan nak sewa hotel yang bilik dia lain, bilik kita lain. Padahal ustaz pun ada kerja juga. Semoga Allah memudahkan urusan kami. Amin. Artinya Umar sangat bahagia menghadapi qada dan qadar Allah, baik yang manis maupun yang pahit. Masya Allah, Umar sangat bahagia. Awak gatai sangat hidung. Umar sangat bahagia menghadapi qada dan qadar Allah. Ustazah baca ni dalam perjalanan tadi. Dalam perjalanan baca kita lah tahzan tau. Sebab rasa macam nak selit waktu mana lah tahzan ni baca. Lepas tu Ustazah baca, Umar sangat bahagia menghadapi qada dan qadar Allah. Apa qada dan qadar Allah ni? Takdir yang Allah telah tetapkan. Yang kita lalui hari ini adalah semuanya takdirnya Allah. Baik ke yang dia dapat, manis ke, ataupun buruk, ataupun pahit yang dia dapat, semua dia rasa bahagia.
Allahu Akbar sahabat-sahabat. Bila kita nak punya hati yang macam tu ya, hati yang teguh ini adalah hati yang penuh keimanan kepada Allah. Rin Ali banyak iklan. Rin Ali hari tu kita jumpa dekat galeri Ustazah Asma kan. Ni sekejap lagi ni Ustazah ada dating dengan mereka di galeri Ustazah Asma. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kan Ani Batrisha, jangan salah kembang pula. Okay? Baik, sebahagian orang bijak pandai mengatakan, tidak pernah aku risaukan kenderaan mana yang akan saya naiki. Ni orang bijak pandai ya. Rupanya yang sibuk, I nak kereta yang hebat-hebat je, kereta mewah je, tak main dah kereta cikai-cikai macam hang tu. Hamboi, cuba tengok kitab ni kata. Sebahagian orang bijak pandai mengatakan, tidak pernah aku risaukan kenderaan mana yang akan saya naiki. Jika kenderaan tersebut adalah kemiskinan, saya akan bersabar. Dan jika dia adalah kekayaan, aku harus bersyukur. Masya Allah. Hamim Muhammad, suara pelan. Kenapa ada orang cakap suara saya pelan? Cuba tengok. Di Terengganu dah azan dah. Allahu Akbar. Baik. Abu Zuaib Al-Huzli pernah kehilangan 8 orang anaknya kerana wabak penyakit taun. Kita hari ni wabak COVID. Dulu-dulu ada wabak taun. Orang mati bergelimpangan sahaja. Tiba-tiba je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apakah reaksinya? Dia tetap beriman, berserah diri dan tunduk kepada qada Tuhannya. Walaupun kematian 8 orang anak serentak dalam wabak taun, beliau tetap beriman, tetap berserah diri dan tunduk kepada qada Tuhannya seraya berkata, Masya Allah, aku perlihatkan kesabaranku kepada orang-orang yang suka mencela. Sungguh aku tidak pernah menyerah atas perjalanan waktu. Jika harapan dan impian sudah menggenggam dan mengatur jalan hidupmu, tak akan bermanfaat lagi segala azimat yang ampuh. Apa lagi yang kita nak harapkan, sahabat-sahabat? Melainkan keimanan yang tinggi, yang kental dalam diri kita. Kalau kita nampak hebat, kereta besar, rumah besar, tapi iman rapuh, apa yang kita nak banggakan lagi? Maka orang inilah yang mudah diperkotak-katikkan. Seperti lalang, saat ke kanan, saat ke kiri. Jangan Nur Aida, suara Ustazah pelan sikit tak macam biasa. Nak tahu sebab apa? Saya rasa macam suara saya sampai kat sebelah. Jadi saya tak naklah macam suara dalam bilik studio saya yang belakang hijau putih tu. Kan orang nak rehat-rehat dekat hotel. Hal sebelah ni saya bercakap daripada tadi tak berhenti. Tak naklah macam tu. Okey, Maimun, suara saya pelan. Nurmadia Ishak, suara saya pelan. Ni saya macam bisik tapi kuat. Macam tu. Okey? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Apa saja musibah? Apa saja musibah, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Apa saja musibah yang menimpa seseorang illa biiznillah. Tak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Pegang ayat At-Taghabun 11 ni sungguh-sungguh. Musibah apa pun yang kita tak suka lalui, sahabat-sahabat, kita tetap kata kepada diri kita, benda ni Allah yang nak berlaku. Aku hamba, apa yang aku boleh buat selain daripada aku tempuh, aku terima. Pasti insya-Allah. Kak Ayah ni nak kena tau. Sopan dia Ustazah malam ni. Sopan tu satu sebab Cik Abel ada kat sini. Yang kedua takut jiran terganggu. Lepas tu yang keempat ketiga, saya nak habiskan bab ini. So no iklan-iklan. Serius. Kan? Serius dah sangat. Ibnu Abbas kehilangan pandangannya, yakni buta. Buta tapi dia berkata sambil menghiburkan dirinya, jika Allah telah mengambil sinar daripada kedua-dua mataku, masih tersisa di hati dan sanubariku cahaya yang lain.
Allahu Akbar. Aku masih dianugerahi hati yang cerdas dan akal yang tidak menyimpang, sedang lisanku dibuat tajam bagaikan pedang menyambar. Tak apa matanya buta, tapi lisannya masih boleh berkata-kata. Ini orang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini Masya Allah tabarakallah, orang yang sentiasa melihat perkara yang baik, bersyukur. Okay, sahabat-sahabat, bukan melihat kepada benda yang dia tak ada. Kan Ustazah selalu kata, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Tu manusia yang tak ada sering dirisaukan, yang ada tak disyukuri. Orang ada tek lalat tak reti nak bersyukur. Orang tak ada tek lalat, Ustazah, saya saja je bubur tek lalat hitam dekat sini. Kenapa nak ada tek lalat? Orang kata kalau ada tek lalat hitam dekat bawah bibir ni nampak manis, kan? Lepas tu tak ada, dia pergi bubuh pula. Orang yang ada nak pergi kutil pula. Tu manusia, sahabat-sahabat. Cuba kita fokus dengan apa yang kita ada. Kita pasti rasa bahagia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Demikian Ibnu Abbas menghiburkan dirinya dengan mengingati berbagai nikmat yang terdapat pada dirinya. Bila mana sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita rasa macam down, sedih, kenapa aku tak dapat apa yang orang lain dapat. Fokus balik kepada apa yang kita dah dapat. Apa yang kita dah dapat, mungkin orang lain tak dapat. Dalam pada kita tak bersyukur dengan apa yang kita ada, di luar sana ada orang cemburu dengan apa yang kita ada. Contoh, kalaulah aku ada tek lalat kat pipi juga. Syoknya kan? Macam tu. Dia tak ada tek lalat, tiba-tiba dia nak tek lalat. Sahabat-sahabat, kita pula, pahala lalat ni berak kat pipi aku. Ni contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni contoh. Lepas tu, kita pula, nak pergi jumpa doktor, nak buang lah. Kan dalam pada kita tak suka ada orang cemburu dengan apa yang kita punya. Inilah sifatnya manusia. Masya Allah tabarakallah. Kan dah faham maksud Ustazah? Baik. Kaki Urwah bin Zubair dipotong. Ini kisah satu lagi ni. Dipotong, kakinya dipotong pada masa yang sama anaknya meninggal dunia. 2 in 1. Dah jatuh ditimpa tangga pula. Katanya apa? Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Jika hari ini Engkau mengambil, maka sebenarnya dulu Engkau telah memberi. Hari ini Engkau ambil. Dia tak nampak yang hari ini Allah ambil ni, tapi dia kenang, dulu Engkau telah memberi kepadaku. Dulu Engkau beri anak padaku, sekarang Kau nak ambil, itu hak Engkau. Dulu Engkau beri kaki kepadaku, sekarang Kau nak ambil, itu hak Engkau. Masya Allah sahabat, dengan kitab Latahzan ni mengajar kita hati yang begini. Anda faham ya, Ustazah rasa sebab sebut. Ya Allah, betul lah aku ni jadi tak bahagia sebab sibuk dengan yang hilang hari ini. Tahukah engkau sebelum engkau kehilangan apa yang hari ini engkau telah diberikan. Engkau telah mendapat sesuatu yang diberikan oleh Allah yang pada saat itu ramai orang cemburu kepadamu. Maka saat engkau kehilangan hari ini, kau serahkan semula kepada Allah. Bukan kehilangan selama-lamanya. Engkau akan mendapatnya semula dengan redamu itu ketika engkau pulang ke kampung akhirat kelak. Zini, kita berada di muka surat 257. Masya Allah. Jika kini engkau mendatangkan cobaan, maka sesungguhnya dulu engkau telah memberikan keselamatan. Betul kan sahabat-sahabat? Kenapa hari ini kita rasa macam susahnya saat aku banjir? Banjir ni rasa susah sebab aku pernah merasa senangnya tak banjir. Faham? Kenapa kita rasa derita saat kita sakit? Sebab kita pernah merasa nikmat saat kita tak sakit. So ketika kita derita saat sakit, sahabat, carilah ikhtiar ubat. Tapi tolong syukuri yang dulu kita pernah sihat. Okey sahabat-sahabat, ini cukup membahagiakan bila kita tiru kisah orang-orang soleh. Engkau telah kurniakan 4 anggota tubuh kepadaku, kaki, tangan. Namun engkau hanya mencabut 1 daripadaku. Ini kisah kakinya Urwah bin Zubair yang dipotong. Dia ada 4, 2 tangan, 2 kaki. Kau baru ambil 1 daripada aku. Engkau kurniakan padaku 4 orang anak dan engkau hanya mengambil 1 daripadanya. Masya Allah. Kita ada 4 orang anak.
Seorang meninggal, kita fokus dengan yang seorang meninggal tu, nangis, keluar air mata darah, semua kerja tak buat. Anak 3 orang kata, sabar-sabarlah ibu. Dah 3 bulan ibu adik meninggal, kami pun anak ibu juga. Kau tahu apa? Anak pula kena tengking. 3 orang menanti kasih sayang ibu. Kita duk murung. Minta maaf kalau ada sahabat-sahabat lantasan yang sedang mengalaminya. Saya bukan memperlekehkan anda, mentertawakan anda, tetapi ini nasihat daripada kitab La Tahzan. Teruskan kehidupan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada ramai lagi orang perlukan kita, kan? Yang dah Allah ambil tu serah pada Allah. Aku nak jumpa lagi dalam syurga ya Allah. Syurgakan anakku, syurgakan suamiku. Wahai Allah, subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa Zarina Abdullah minta maaf? Anda tak buat apa-apa salah pun dengan ustazah. Namun engkau hanya mencabut 1 daripadaku. Engkau kurniakan padaku 4 orang anak dan engkau hanya mengambil 1 daripadaku. Kenapa? Ada orang tak clear ke? Nur Suhailah kata, cuba keluar dan masuk semula. Keluar barisan, masuk bulatan. Contoh, janganlah serius sangat. Okey. Surah Al-Insan ayat 12. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutera. Allah Allah. Surah Al-Insan ayat 12. Allah beri jaminan kepada orang-orang yang sabar. Apa dia? Syurga dengan pakaian sutera. Pakaian sutera ni dekat dunia mahal sahabat-sahabat. Kita tak mampu. Orang lelaki tak boleh pakai. Tapi ini pakaiannya orang-orang yang sabar yang disyurgakan oleh Allah. Nak ke nak? Semua orang nak kan? Okey, apa lagi? Ni Ustazah Zai selalu sebut. Kalau anda follow Ustazah lama, anda tahulah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 24, Allah sebut, Salamun alaikum bima sabartum. Ustazah nak beli mana? Ya Allah, Ustazah nak beli mana kitab La Tahzan? Dah lebih 100 hari Ustazah kempen. Siapa nak beli kitab La Tahzan? Tolong PM tim khidmat Kak Yanti. Tolong Kak Yanti. Tolong PM, tolong tepekkan, pinkan nombor telefon tim khidmat untuk mereka beli kitab La Tahzan. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Surah Ad-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum. Sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Orang-orang yang sabar diberi ucapan kesejahteraan, kebahagiaan. Allah sahabat, seronoknya kita jadi orang yang sabarnya dimuliakan oleh Allah. Diberikan berita-berita kegembiraan. Kita tak nak ke? Kenapa kita memilih untuk tidak sabar? Kalau ada jalan untuk mudah ke syurga hanya dengan sabar. Faham ya? Cik pula dah Rohaya Ahmad, sedapnya syair. Ustazah dah bersyair. Okey, Abdullah bin As-Sammah, saudara Duraid telah terbunuh. Maka Duraid pun menghiburkan dirinya setelah menyedari bahawa dia telah membela saudaranya itu sepenuh tenaganya. Namun tidak ada jalan untuk menghindari takdir. Saat kematian saudaranya Abdullah, Duraid berkata, oh ni panjang ni syair ni, saya nak baca semua ni. Tapi tak adalah bersyair macam tadi, kan esok pagi pula baru habis. Okey, saya baca je kan sahabat-sahabat. Aku serang kuda hingga lari lintang pukang. Meski aku berlari di tengah malam, aku bersedih dan cuba menghibur diri. Saat seorang saudara mati dan menjadi sedar diri bahawa tiada yang kekal hidup di dunia. Aku cuba menahan diri untuk tidak berkata kepadanya bahawa anda berdusta, dan aku pun tidak kikir menyembunyikan apa yang aku miliki. Masya Allah, dia sedar diri sahabat-sahabat. Nak berperang macam mana kalau sudah datangnya ajal pada diri? Kita tak boleh lari sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kam-kama, saya pun terasa macam sopan santun sikit malam. Masya Allah. Diriwayatkan daripada Imam Syafi'i
bahawa beliau pernah memberi nasihat dan menghibur orang-orang yang ditimpa musibah. Lupakanlah hari-hari yang lalu dan kerjakan apa yang kau suka. Jom kita baca sama-sama. Seronok ni. Lupakanlah hari-hari yang lalu. Jangan pula melawan cakap. Ustazah cakap senanglah lupakan hari-hari yang lalu. Cuba sabar sahabat-sahabat. Sabar Ustaz. Lupakanlah hari-hari yang lalu dan kerjakan apa yang kau suka. Dan siapkan diri saat qada telah bertindak. Apa yang Allah tetapkan pasti berlaku. Jika qada telah turun pada suatu kaum, tidak ada bumi dan langit yang mampu menolaknya. Saya ulang, jika qada telah turun pada suatu kaum, Allah dah tetapkan A pada kita. Tidak ada bumi dan langit yang mampu menolaknya. Anda faham sahabat-sahabat? Buku lama bait pertama syair terbirit-birit. Apa tu Kak Yasmin Yaakob? Sahabat-sahabat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Itahiyah berkata, betapa sering hidupmu terancam, namun Allah sentiasa menjaga dan memberi yang terbaik untukmu. Masih saja engkau membenci segala keputusannya. Kenapa kita kerap membenci keputusan-keputusan daripada Allah, sedangkan Allah menjatuhi keputusan hanya nak memberi kebaikan kepada kita, tapi kita fokus kepada keburukan. Yalah Allah nak beri kebaikan. Masalahnya sekarang ni saya tengah susah Ustazah. Inna ma'al usri yusra. Bersama sulit yang sekarang ini Allah sedang siapkan pakej kemudahan. Kenapa kita tak sanggup nak tunggu sahabat-sahabat? Kenapa? Okey, kita perhati lagi. Betapa sering kita takut kepada kematian, namun ternyata kematian itu tidak kunjung tiba. Takut dengan kematian. Tapi ternyata hari ini kita masih hidup. Ketika Mac 2020 kita pertama kali COVID, beberapa hari lepas tu kita dengar kematian. Demi kematian. Kita takut kan sahabat-sahabat? Ternyata sampai hari ini kita masih hidup. Sebab Allah nak kita hidup. Tapi ramai je ustazah yang mati sebab Allah nak mereka mati. Jangan terlampau takut dengan kematian sahabat-sahabat. Buat je persiapan. Okay? Betapa sering kita menyangka bahawa apa yang datang kepada kita adalah sebuah ketentuan dan akhir kepada segalanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, dalam buku lama Kak Yasmin Yaakob, dalam syair Durait tadi, aku serang kuda hingga lari lintang pukang tu, dia sebut terbirit-birit. Betul ke? Itu bahasa orang lama. Betul-betul? Faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suara perlahan ustazah baca syair naik bulu roma. Tang mana pula ustazah baca syair naik bulu roma. Aduh, duk ganung amboi kat Suraya, nak minta duit kecil tak ada ni kat poket ni. Okey, betapa sering kita takut kepada kematian, namun ternyata kematian itu tidak kunjung tiba. Kita masih hidup sahabat. Teruskan kehidupan. Jangan termenung kisah silam. Jangan berangan esok nak dapat apa kejayaan. Hari ni buat. Jangan bertangguh melakukan kebaikan. Betapa sering kita menyangka bahawa apa yang datang kepada kita adalah sebuah ketentuan dan akhir kepada segalanya. Namun ternyata sebaliknya, persoalan tersebut memberi kekuatan dan semangat baru. Semangat sungguh, walaupun penat kena semangat. Semangat. Apa yang penting? Semangat. Macam tu. Betapa sering kita merasa berada di jalan buntu, hubungan terputus dan bentangan cakrawala yang ada di hadapan mata kita tiba-tiba menjadi gelap. Tiba-tiba menjadi gelap. Apa tu? Abdullah Pian apa? Berbaik sangka mungkin. Apa tu? Takut dengan kematian. Teruskan. Okey. Hubungan terputus dan bentangan cakrawala yang ada di hadapan mata kita tiba-tiba menjadi gelap. Namun sesudahnya yang kita raih adalah kemenangan, pertolongan, kebaikan dan berita gembira. Kerana di sana ada Allah yang maha baik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Faham kam-kama? Saya dapat bayangkan dah buku lama tu memang tulisan dia tu memang kemelayuan lama sikit lah. Okay?
Tapi ini kitab yang yang baru ni kita guna sajalah. Yang baru ni ramai ada yang baru kan. Baik sahabat-sahabat, surah Al-An'am ayat 64. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb. Katakanlah Allah lah yang menyelamatkan kalian daripada bencana itu dan daripada segala macam kesusahan. Allah yang selamatkan kita daripada kesusahan. Allah yang tahu apa yang baik, apa yang buruk kepada kita. Betapa sering kita merasa dunia menjadi gelap. Jiwa kita terasa sesak dan bumi seakan menyempit. Bila-bila rasa macam ni? Bila ada masalah lah kan. Bila ada masalah rasa macam, Ustazah, dunia saya dah gelap. Kenapa kak? Buta ke? Hiduplah buta, tapi saya ada masalah besar ni Ustazah. Ustazah, saya terasa sesak, nak bernafas pun tak boleh. Kenapa kak? Sakit jantung ke? Hiduplah Ustazah, ada masalah ni. Ustazah, saya rasa dunia ni makan sempit dah. Saya tengok luas elok je. Sebab di tengah ada masalah. Namun tiba-tiba semua itu menjelma menjadi kebaikan, kemudahan dan pertolongan. Kak, dulu bukan akak kata sesak dah ada. Bumi sempit, dunia gelap. Yelah Ustazah tu dulu, anak dah besar-besar sekarang Ustazah, Alhamdulillah. Seorang bagi RM500 kat saya Ustazah. Kaya raya dah saya sekarang ni. Belanja sikit kak, infak saya sikit. Kan? Sebab dulu ibu tunggal. Kena tinggal dengan pak budak-budak ni. Saya rasa macam tak boleh hidup. Tapi bangkit lawan dengan semangat. Anak besar-besar sahabat-sahabat. Bagi RM500 setiap bulan. Mak ni sengih sana sini, boleh pergi holiday sana sini. Kak, dulu bukan akak cerita susah hidup. Alhamdulillah Ustazah, Allah tu baik sangat. Dan selalunya yang tersenyum sekarang ini dengan kepahitan yang dulu. Kerana dulu saat dia pahit, dia tak berkeluh kesah. Dia tempuh je kehidupan ini. Dia dapat keberkatan dalam kehidupannya. Subhanallah. Surah Al-An'am ayat 17. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tiada yang mampu menghilangkannya kecuali Dia. Allah Allah. Kalau anda amal dalam buku amalan harian, itulah dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ada doa Abu Darda, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dalam buku amalan harian. Maksud doa Abu Darda tu lebih kurang dari surah Al-An'am ayat yang ke-17. Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tiada yang mampu menghilangkannya kecuali Dia. Tapi kenapa bila dapat mudarat kita cari selain dari Dia? Ceklah hati kita sahabat, kita buat tindakan yang betul ke tidak? Macam mana Allah nak dekat kat kita kalau kita tak pulangkan semula kepada Allah? Terima kasih tim khidmat yang dah pinkan. Siapa nak buku La Tahzan, 0163729048. Okey, insya-Allah mereka layan dengan tak beranilah nak kata 10 bintang. Tapi lebih 1 bintang lah. Sekian dimaklumkan. Baik. Siapa yang menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas segala urusannya, mengapa mesti takut kepada kekuasaan dan perintah orang lain? Cuba fokus. Siapa yang menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas segala urusannya, mengapa mesti takut kepada kekuasaan dan perintah orang lain? Betul juga Aku dah yakin dah dengan Allah punya kuasa. Pasal apa pula aku takut kepada kekuasaan dan perintah orang lain? Ustazah, takutlah Ustazah, pemimpin baru ni kan habislah dia podok rakus segala kan. Awak duk takut sangat. Allah takkan biarkan orang-orang yang zalim buat je kerja kita. Hang buat apa lah ni? Meniaga karipap Ustazah. Baik hang pikir karipap hang nak bagi lembut, inti banyak. Jangan duk jual karipap kosong, inti kentang 2-3 ketui saja. Lepas tu nak kaya. Macam mana? Allah tak buta pada orang-orang yang zalim. Ini duk sibuk buat karipap, meniaga tepi jalan. Inti makin ciput sikit. Lepas tu sambil meniaga tu orang duk beli karipap 3-4 biji RM2. Dia pun kau rasa siapa menteri kabinet baru. Dia sibuk lah. Tak payah fikir lah. Bagi dia apa fikir?
Kita fikir siapa? Bagi karipap aku laris lagi. Kenalah tambah sikit inti tu. Kenalah tepung tu bagi sedap sikit. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini semua benda dia nak fikir. Akhirnya bukan kita cakap benda yang betul pun. Benda yang di luar kotak fikir kita. Karipap angin. Kan sahabat-sahabat. Tak, Zarina Adam ni habak betul ini. Kan sahabat-sahabat. Speaking Kedah rindu. Bila ada kat Terengganu, rindu nak cakap Kedah. Kat Mazni, syok. Karipap oksigen. Tu dia Ustazah dapat ilmu baru hari ni. Karipap oksigen dengan karipap angin. Masya Allah. Upgrade diri kita kan. Rin Ali sibuk. Ustazah ni pemimpin baru pula ni. Tak tahulah Ustazah bla 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 bla. Kan. Baru ni orang duk cakap pasal harga sayur naik kan. Ustazah tak pergi pasar. Ustazah tak tahu. Sahabat-sahabat rahmati Allah. Lepas tu dia pun cakap, Ustazah, memanglah kita sedih sahabat-sahabat. Kenapalah, kesianlah kawan-kawan kita yang tak mampu kan. Tapi di sana rakan-rakan Facebook Ustazah, ada yang bercerita tanam daun sup dalam pasu, tanam pokok kunyit dalam baldi yang dah pecah-pecah, tenggekkan dekat rumah flat mereka. Oh, cukup dah berbakti pada tanah, tak payah nak beli sayur lah ni mahal. Ustazah pandangkan deep. Ya Allah, tak banyak cakap pun. Memanglah sayur tu kita duk cakap apa pun tetap naik juga. Tapi dia kurang-kurang ada beberapa jenis sayur dalam pasu rumah dia untuk makan sendiri. Tak payah dah sibuk naik ke apa ke. Yang penting aku duk fikir nak buah baja tai ayam ke apa. Yang penting pokok dalam pasu aku ni naik. Kan sahabat-sahabat. Orang macam ni bahagia tau. Dia tak baca pun. Naik bla bla bla. Gaji tak mau naik. Kan. Bila nak turun harga, sabar. Hujan pasti turun. Harga belum tentu turun. Sekian dimaklumkan. Okey. Baik. Siapa yang menyedari bahawa Allah berkuasa atas segala sesuatu akan takut kepada bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman? Okey. Apa dia? Ali Imran 175. Fala takhafuhum wa khafun. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Allah ulang banyak kali dalam Quran. Jangan takut orang lain, jangan takut makhluk lain, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Kemuliaan itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kemuliaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, Rasul dan orang-orang mukmin pasti mulia. Allah Subhanahu Wa Taala juga memiliki kemenangan. Apa bukti? Surah As-Saffat ayat 173. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentera kami itulah yang pasti menang. Tentera-tenteranya Allah. Allah boleh hantar angin, tentera Allah. Allah boleh hantar ribut pasir, tenteranya Allah. Allah boleh hantar binatang-binatang yang halus melata, tenteranya Allah. Jangan pernah main-main. Jangan pernah berlagak dengan kamu yang ada tentera 1000 orang, wahai Ahlul Badar yang nak mengalahkan Ahlul Badar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi kita kena yakin dengan tentera-tenteranya Allah. Okey, surah Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti akan menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman, baik dalam kehidupan di dunia maupun pada hari berdirinya saksi-saksi. Ya Allah, Allah jamin Allah akan menolong Rasul-Rasul. Allah akan menolong orang beriman. Dalam kehidupan dunia pun dia tolong, dalam kehidupan akhirat pun dia tolong. Ini jaminan Allah, sahabat-sahabat. Ya, saya tahu kadang-kadang dapat tahu ada orang meninggal. Apa tu? Abdullah Piliang Rahman. Apa maksudnya tu? Masya Allah. Ibnu Kathir di dalam tafsirnya menyebutkan sebuah hadis qudsi yang berbunyi, wa izzati wa jalali ma'tasama bi abdun. Allah meremang bulu roma. Fakadat lahu samawat wal ardu illa ja'alatu lahu min bainiha farjan wa makhraja. Wa izzati wa jalali ma'tasama abdi bi ghairi illa askhattul arda min tahti qadamayya. Demi kemuliaan dan keagunganku,
tidaklah seorang hamba yang selalu memohon perlindungan hanya kepadaku, kemudian langit dan bumi ingin memperdayakannya, melainkan aku berikan kepadanya kemudahan dan jalan keluar daripada bencana itu. Masya Allah. Demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah seseorang hamba yang selalu memohon perlindungan kepada selainku, melainkan akan aku tenggelamkan dia ke dalam perut bumi daripada arah bawah kedua-dua tapak kakinya. Apa yang Allah kata? Jangan sekali-kali minta perlindungan, pertolongan daripada selain Allah. Sahabat-sahabat, usaha pastikan diri kita hanya meminta kepada Allah. Allah akan pastikan kemudahan untuk kita. So kalau kita rasa macam susah banyak perkara, ada benda yang kita belum sungguh-sungguh minta pada Allah ni. Allah tak pernah bohong. Kita biasa berbohong, sahabat-sahabat. Ibnu Taymiyah berkata dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah, semua beban boleh ditanggung, kerisauan boleh diatasi, dan kehidupan menjadi lebih mulia. Sahabat-sahabat ingat, Ustaz Azai selalu cakap, berlaku sesuatu benda, kehilangan, kekecewaan, musibah, kesedihan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah sebut banyak kali Ustazah, tapi saya tak tenang. Saya lemah Ustazah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulang banyak kali. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akui kelemahan kita, sahabat-sahabat. Kita bersandar kepada Allah yang maha kuat. Okay, ulang banyak-banyak kali. Oleh sebab itu, selalulah membaca kalimah tersebut. Hauqalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rasa macam down sangat-sangat. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Ulang dengan hati. Pandang Allah. Pandang Allah. Kita akan rasa macam, ya Allah, bantu aku untuk kuat. Ya Allah, aku dah tak mampu. Aku dah tak larat. Orang semua tinggalkan aku ni, ya Allah. Kak Yasmin Yaakob tukar K kepada Q, lebih comel, hauqalah. Okey, baik. Sebab dia merupakan perbendaharaan syurga. Di sana kan bila orang tanya kepada Rasulullah, apakah dia perbendaharaan syurga? Dijawab, perbendaharaan syurga adalah kalimah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Dia juga adalah kunci kebahagiaan yang mempermudahkan urusan dan merupakan salah satu jalan menuju ketenangan dan kelapangan hati. Dan merupakan salah satu jalan menuju ketenangan dan kelapangan hati. Semua orang nak tenang, semua orang nak lapang hati. Saya dah bagi banyak tips daripada kitab La Tahzan. Anda orang baru, jom kita istiqamah. Anda orang lama, sahabat-sahabat, mungkin dah 100 lebih bab ni, semuanya macam ulang-ulangan. Tapi ia membugarkan jiwa kita untuk mendekat kepada Allah. Ustazah minta maaf sangat, short notice ni malam ni. Ustazah tak bagi tahu pukul berapa. Tapi Ustazah selitkan juga untuk bagi sempat La Tahzan. Besok pagi-pagi Ustazah di TV Al-Hijrah dengan tajuk gantung tak bertali. Ustazah kena study lebih sikit malam ni. Sahabat-sahabat biar balik lewat pun sekejap lagi ni Ustazah nak keluar. Sahabat Ustazah ambil. Okey, jadinya balik nanti Ustazah nak study untuk TV Al-Hijrah esok. Lepas tu La Tahzan esok bab 125 tajuk baru. Istighfar adalah pembuka jalan. Ustazah akan live daripada Masjid Kampung Tepuh. Tepuh ke Tepuh sebutnya, di Kuala Nerus. Dekatlah dengan Kuala Terengganu ni. Jadi siapa-siapa yang dekat situ, bolehlah jumpa Ustazah pukul 9 pagi di Masjid Kampung Tepuh. Masjid ni terbuka asalkan kita patuh SOP lah. Ada beberapa majlis Ustazah di sini yang macam tertutup. Ustazah tak offer lah sahabat-sahabat. Lepas tu dah ada yang tahu Ustazah duduk dekat sini. Ustazah duduk dekat dulu Tabung Haji Hotel kan, sekarang Raya Hotel. Lepas tu janganlah pula main redah saja.
Ustazah bukan sentiasa ada kat bilik, nama je sewa hotel, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sewa ke? Tapi bukan sentiasa ada kat bilik. Kan nanti ketuk, tak ada orang. Kan? Jangan duk main ketuk je, sila hari bulan orang duk bawa ustazah keluar, tengok Ustaz Azwan seorang dalam bilik, nak kena. Memang nak kena. Okay? Jadi ustazah tak sentiasanya ada kat bilik. Okay? Contohnya besok pagi-pagi, lepas TV Al-Hijrah live daripada sini, ustazah akan ke masjid di Kampung Tepuh. So open dekat masjid tu, kita patut SOP boleh jumpa sahabat-sahabat di Terengganu. Kemudian ustazah terus ke majlis tertutup juga. Itulah dia di satu surau, saya tak ingat surau apa nama dia. Taklimat perjalanan keberangkatan ke Baitullah, insya-Allah. Okay, kami akan bercakap kepada sahabat-sahabat yang join umrah daripada Terengganu. Okay, menyerahkan beg taklimat akhir untuk mereka. Okey. Kemudian dah sampai dah. Alhamdulillah. Lepas tu ustazah balik hotel sekejap untuk program online pukul 3 petang dan juga sembang santai. Besok anda join sembang santai asal sampai pukul 5 suku petang di page Al-Fawaz Travel. Kita ada Profesor Dr. Azia dan juga kita ada Dr. Maizura, sahabat kita, sahabat Latahzan. Masya Allah akan bercakap tentang anak. Anak ni amanah Allah, sahabat-sahabat. Sebab anak kita mudah ke syurga, insya-Allah, amin. Kemudian malamnya ustazah akan live dengan Ustaz Datuk Dr. Rashidi Jamil. Jamil kot. InsyaAllah pukul 9 malam. Jadi semua tu ustazah akan kongsikan dengan anda yang semoga ada manfaat. Jadi besoklah tahzan daripada Masjid Kampung Tepuh jam 9 pagi. Tajuknya istighfar adalah pembuka jalan. So kat situ kan kat masjid, orang kampung pula, kenalah sopan-sopan. Hampa janganlah duk melawak-lawak dekat ruang komen pula. Pasal apa ustazah skema sekat hari ni? Hari ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, mungkin ada kawan-kawan kita yang tak perasan live pada malam ni. So please share, tag kawan-kawan kita yang biasa kita nampak. Anda dalam Latahzan terasa macam berjiran-jiran je dengan kawan-kawan Latahzan. Sebab selalu nampak nama Zulina Wanci, Halimah Muhammad Ismail, Masya Allah, Nur Ashikin Rofi'i, Nur Alis, Rashidah Robani, Fatimah Idris, Faridah Muhammad Nur, Kucum Kumansur, Fazilah Ismail. Macam biasa tengok Hamidah Saad ni lagi lah. Kan? Makang Ikang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kontrol Chun Sokgi. Apa tu Sokgi? Okay, insya-Allah kan. Gentle reminder tu esok pun kena sopan. Sopan je cakapnya. Ustazah nanti share link Al-Fawaz Travel. Ada. Jangan risau Hanisa Syafi'i. So, insya-Allah semua kita buka je mata. Fikir aku nak buat apa je hari ni baik. Cakap yang baik, buat yang baik. Sebab kita bercita-cita nak mati dengan kematian yang baik, berkumpul di tempat yang paling baik, itulah syurga Allah. Ampun maaf, zahir batin, Ustazah Zai sayang semua kerana Allah. Doakan insya-Allah semua program lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yasmin, semalam pi mana duk nak tunggu dekat Masjid Al-Mu'minun di Subang? Pitang mana? Kita insya-Allah jiran-jiran semua. Okay, sementara Ustaz Azwan nak cakap kat Ustazah, jom saya nak sembang dululah dengan Nur Azrina Syukur, Siti Atikah Tukimin, Rosnani, Nuraini Abdul Rahman. Apa khabar Kak? Tadi katanya Kak Farzah WhatsApp Ustaz tapi kami tak terlayan Kak. Ya Allah, sebabnya sampai dekat Darul Fawaz Kertih terus menasihat anak-anak makan sama-sama dengan dia pun terharu. Anak-anak Darul Fawaz Kertih sambut kami dengan kek pink dan biru, tulis AFT. Kenapa rupanya dalam doa-doa mereka sepanjang menghafal Quran, mereka berdoa supaya COVID ni segera berakhir. Kalau COVID berakhir, Ustaz dengan Ustazah boleh meneruskan semula kerja-kerja travel. Sebab apa yang kami buat di Al-Fawaz Travel sebenarnya adalah untuk seluruh pengajian Al-Fawaz. Jadi mereka terasa seronok lah bila Ustazah dengan Ustaz dah sibuk balik dalam travel. Sahabat-sahabat mereka tahu kelangsungan Al-Fawaz sebenarnya adalah daripada Al-Fawaz Travel. Dan bagi yang bertanya package ekonomi untuk Al-Fawaz Travel, insya-Allah besok akan keluar iklan yang baru. Tak adalah 8 lebih,
7 lebih, dia bermula insya-Allah dengan 6 lebih. Kan dia adalah keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan macam tu. Sebab seboleh-bolehnya kita nak bagi yang terbaik. Kan sahabat-sahabat, doakan kami insya-Allah. Keropok tu tak payah tunggu kami ke sini. Cik Siti Atikah sentiasa ada tiap-tiap minggu. Cuma kita kurangkan sikit lah. Sebab dah tak mampu macam dulu kan. Ustaz Azwan dah sibuk ke sana sini. Okey. Ustaz dah kata jom. Maka Ustazah pun terpaksa jom lah. Sayang semua kerana Allah. Jangan lupa solat isyak. Dan tutup dengan Bismikallahumma ahya wa amut. Bye-bye. La tahzan. Innallaha ma'ana. Assalamualaikum.